أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan keceriaan, memberikan kesihatan dan memberikan ketenangan buat hati-hati kita bersama sepanjang hari sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Jadi apa khabar sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita semua kelapangan masa, memberikan kita semua waktu untuk kita nak menambah ilmu dan alhamdulillah dengan adanya rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, maka cara untuk kita mendapatkan ilmu itu menjadi semakin mudah insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, hari ini bertemu lagi kita dalam edisi 19 September 2020 bersamaan 1 Safar 1442 Hijriah, hari Sabtu. Seperti mana kita tahu, kebanyakan daripada kita pada hari ini mungkin yang mengambil cuti di hujung minggu. Mudah-mudahan hari ini kita ambil kesempatan untuk merapatkan kembali hubungan dan juga tali persaudaraan kekeluargaan sesama kita insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebagai permulaannya sedikit peringatan buat kita bersama seperti mana yang telah dikeluarkan statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam, terdapat sebanyak 95 kes baharu dan 91 daripadanya adalah kes penularan tempatan. Dan seperti mana juga yang kita sedia maklum, terdapatnya peningkatan 1 kes kematian yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia sehingga ke saat sekarang adalah sebanyak 129 kes. Jadi sebagai peringatan buat kita bersama, patuhilah prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana teruskan dengan penjarakan sosial, pastikan setiap kali kalau kita nak keluar ke mana-mana, tambahan pula hari ini hari cuti, esok pun hari cuti, nak keluar tidak ada masalah, tapi pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan pastikan anda sentiasa mengekalkan kebersihan diri. InsyaAllah dengan kita meneruskan kawalan kendiri kita ini, kita akan berjaya memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita ini dan kita juga doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat semula wabak ini daripada kita semua insya-Allah amin ya rabbal alamin. Jadi saudara betul sekalian, bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan ilmu, sudah semestinya banyak ilmu-ilmu yang kita akan pertontonkan menerusi rancangan Tanyalah Ustaz ini. Dan pada hari ini, di kesempatan ini kita akan berbincang berkaitan dengan topik akhlak. Akhlak lebih merujuk kepada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk kita sama-sama tarik dan jadikan sebagai salah satu cara untuk kita memperbaiki diri kita. Dan pada hari ini, insya-Allah sama-sama kita akan mempelajari berkaitan dengan tajuk berani cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara baginda ataupun bagaimanakah cara baginda menunjukkan keberanian baginda? Itu semua kita akan mendapatkan kupasan yang cukup menarik pada pagi ini dan insya-Allah setiap persoalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian akan dijawab oleh salah seorang tokoh pendakwah di Malaysia ini. Siapa tak kenal beliau, sentiasa didengari di kaca televisyen dan kadang-kadang juga pernah didengari menerusi corong-corong radio. Tak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat tak? Sihat air. Alhamdulillah sihat Ustaz. Segak sesal Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, berani cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh untuk meninggalkan pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp kami di talian 0111233680 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz
TV3. Jadi jom sama-sama sidang betul sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita ingin mendengar sedikit mukaddimah ataupun pendahuluan awal daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz kita berkaitan dengan topik kita pada hari ini, berani cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Tuan Luqman dan semua penonton yang dirahmati Allah. Tajuk ni saya sangat suka bila penerbit bagi tajuk ini, kerana saya rasa tajuk ini kurang dibincangkan dan juga kita tak perasan bahawa ia merupakan satu sifat akhlak yang mulia. Ya, selalu bila kita bincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengambil bahagian wabil mukminin raufur rahim, penyayang, pemurah, dan jarang kita mendengar pembicaraan tentang keberanian. Syekh Muhammad Ghazali dalam kitabnya Khuluqul Muslim menyatakan bahawasanya keberanian ini merupakan salah satu daripada usul akhlak. 20, kita ada lebih kurang 20 usul akhlak yang perlu kita terapkan kepada masyarakat, terutamanya remaja dan kanak-kanak. Kerana tanpa keberanian kita tidak mampu mencipta. Maknanya kalau kita nak menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang mampu menggenggam dunia, sudah tentu keberanian itu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan orang yang asyja'an nas. Orang yang paling berani di kalangan manusia ini adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita hanya menumpukan aspek Nabi dari sudut kelembutan saja. Kita alpa, ya. Saya rasa pada pandangan saya kita alpa dari sudut perspektif bagaimana kita nak membina keberanian seperti Rasulullah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia punya akhlaknya seimbang. Akhlak ni perlu seimbang. Dia mesti ada kelembutan, kasih sayang. Dalam masa yang sama dia mempunyai keberanian untuk melakukan satu tindakan dan juga kenyataan statement ataupun melakukan satu perubahan. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, keberanian ini merupakan thabatul qalbi indan nawazil, satu keteguhan hati. Dia bukan semata-mata luaran. Orang nampak berani ni macam cengeng, orang kata. Oh, itu bukan keberanian itu. Tapi keberanian itu satu ketetapan hati apabila ada bala, bencana di sana, kita mampu mengharunginya. Ya, seperti kita katakan peperangan. Nabi mengharunginya dengan begitu banyak. Ya, kita tengok dalam peperangan Uhud apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat dan Nabi mengikut pandangan jumhur, iaitu pandangan majoriti sahabat yang ingin berperang di luar. Maka Nabi balik pakai baju perang. Sahabat menyesal sebab Nabi dah nak perang dalam, sahabat-sahabat lain nak perang di luar, di Uhud yang kita selalu pergi. Kalau pergi umrah kita melawat di Uhud tersebut. Jadi maka kita tak apa, ya Rasulullah, kami ikut pendapat Nabi. Jadi kita cancel. Nabi kata apa? Tidak boleh lah yang bagi nabiyin. Tidak boleh bagi seorang Nabi bila pakai baju perang dia tarik balik. Itu keberanian. Kena pakai tu. Ya, maknanya kita kadang tak apa. Keberanian ini satu sifat yang menjadikan kita mampu mencipta. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa. Wa'udzu bika minal jubni. Memohon perlindungan daripada sifat bacul. Ya, sifat bacul yang mana kita tidak mampu untuk bertindak, tak mampu untuk bermusafir, ya. Untuk kita bergerak, untuk kita menyatakan pendirian kita. Sebab itu kalau kita tidak dilatih dengan kebenaran dan keberanian, kita akan berdiam diri di hadapan kemungkaran. Ya, kita akan sentiasa tak apa. Kadang-kadang ada suasana yang memerlukan keberanian kita bercakap. Kalau tidak akan berlaku perubahan. Bagaimana Sayyidina Rasulullah dengan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasda' bima tu'mar, kamu kena berdakwah secara jahar dalam kamu bersendirian. Dan kita baca dalam hadis Bukhari, dalam hadis bab badil wahyi, bagaimana Waraqah bin Naufal akan menyatakan kepada Nabi Muhammad, min nabiyyin, tidak ada orang yang didatangi oleh namus ini melainkan illa dia akan dimusuhi. Dan Nabi Muhammad tahu dia akan dimusuhi. Tapi dengan sifat keberanian, bila Allah Taala perintahkan Nabi kena terus terang tentang Islam, Nabi pun panggil jemaah-jemaah musyrikin ini di salah satu bukit di Mekah. Lalu apabila Nabi bercakap depan pemimpin-pemimpin seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, lalu Nabi berkata, kalau aku katakan ada kuda di belakang bukit ini, adakah kamu akan mempercayai? Mereka kata, kami percaya. Maka aku datang dengan memberikan satu peringatan yang besar. Peringatan di sana ada azab. Berkata Abu Lahab, alihadha jama'tana, adakah kamu kumpul kami nak cerita pasal azab?
Taban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Sebab itu turun ayat tabat yada abil habi wa tab tu. Jadi keberanian itu berhadapan dengan pemimpin yang bersendirian. Litundira ummal qura wa ma haulaha. Subhanallah. Untuk Nabi Muhammad ini dalam surah Syura menyebutkan diutuskan untuk memperingati Mekah, penduduk Mekah dari Ummul Qura. Sebab tu ada jamiah di sana, universiti sana nama Ummul Qura. Ambil nisbah daripada Quran, Jami'atul Ummul Qura. Taib. Wa man haulaha. Dan di sekeliling Mekah itu. Cuba kita bayangkan dalam keadaan jahiliyah, kita baca secara jahiliyah ini, yang zalim ditolong. Sebab itu ada hadis bunyi unsur akhaka zaliman atau mazluman. Itu adalah makulah Arabiah. Maksud dia statement-statement yang memang popular di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam mafhum yang jahat. Ya, tolong saudara kamu, yang satu kampung kamu, satu geng kamu, satu parti kamu yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Kalau dia zalim pun tak apa, kita pergi tolong dia. Nabi pun sebut yang sama. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, yang dizalimi kami faham, tapi yang fama balul zalim, yang zalim ni macam mana? Kamu pegang tangan dia, jangan buat zalim. Nabi ubah konsep. Mafahim itu konsep diubah. Walaupun statement itu sama. Banyak kalimah-kalimah yang Nabi guna kalimah jahiliyah, tapi Nabi ubah minda tersebut. Ini memerlukan kepada keberanian yang sangat luar biasa. Sebab itu dalam peperangan, salah satu dalam peperangan, para sahabat berada dalam ketakutan. Kata Sayyidina Ali, kami berada di belakang Rasulullah SAW. Baru kami rasa aman. Di sini saya nak ceritakan bagi bahawa pendidikan dalam sekolah, di rumah perlu ada sifat keberanian yang kita perlu ambil daripada Rasulullah SAW, kerana bacul ini sangat bahaya. Sebab itu saya sebutkan dalam kisah, ada masa sedikit apabila Abu Bakar As-Siddiq yang mewarisi keberanian Nabi Muhammad SAW apabila dia ingin memerangi golongan murtad. Ini bukan senang, golongan dalaman internal punya masalah, dalaman negara membuat pemberontakan, tak nak bayar zakat. Abu Bakar kata kami akan perang. Umar kata jangan perang. Sebab mereka telah mengucap kalimah la ilaha illallah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza fa'alu dhalika 'asum minnu dima'uhum wa amwaluhum ma'asya ma'allah ila bihaqqiha. Jadi hadis sahih Bukhari Muslim. Kemudian Abu Bakar kata apa? Al-jabbar anta fil jahiliyah Ibn Khattab wajabban fil Islam. Kamu masa zaman jahiliyah kamu ni Samsung. Tapi masa Islam pondan pula. Perlu berhajat kepada satu keberanian. Apa kata Umar? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Aku akan perangi mereka yang memisahkan zakat dan sembahyang. Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltumu alaih. Kalau mereka itu pernah bayar zakat, tali unta yang mereka ikat itu yang pernah mereka bayar kepada Rasulullah, aku akan perang untuk ambil tali unta itu. Subhanallah, mauqif. Maka kata Sayyidina Umar, berjalanlah, aku telah melihat kebenaran di dada kamu. Subhanallah. Walaupun kita tengok Abu Bakar ini raqiq, selembut sutera, selembut kapas, tetapi tidak digoncang dengan ribut taufan seperti bukit yang begitu kuat. Ini adalah keberanian yang diwarisi oleh Abu Bakar. Maka sunnah Nabi ini sunnah yang sahabitah, sehingga Nabi memohon doa berlindung daripada sifat bacul, yang makna kita minta kepada sifat keberanian. Hatta Sayyidina Ali kata apa, siapa yang tak berani, dia tak mampu melakukan apa-apa. Jadi keberanian ini yang perlu kita didik, tapi keberanian macam mana? Keberanian ke arah kebenaran. Ini keberanian nak pukul orang, jadi bully macam di sekolah. Maknanya mesti ada pendidikan yang jelas. Hala 7 tentang makna asyaja'ah. Kita bukan nak jadi berani macam harimau. Tak, itu hayawan. Tapi kita nak jadi berani seperti insan yang dituntut. Sebab itu dalam kisah Nabi Yusuf, macam pada pendidikan yang kita boleh ambil pedoman daripada Sayyidina Rasulullah dan para anbiya. Iaitu apabila Nabi Yusuf AS, adik-beradik yang minta daripada bapa dia, qalu ya abana ma laka la ta'mana ala yusufa ila akhir ayat. Wahai bapa aku, kamu tak rasa yakin kepada kami ke? Hantarlah arsil ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Utuskanlah Yusuf bersama kami bermain daripada perancangan nak hancurkan Yusuf. Jadi dia kata kepada bapa dia, wahai ayahku, bagilah Yusuf bermain kami. Jadi dia boleh bermain, dia seronok. Kata para sebagian ulama, dia kata apa? Nabi Yaqub tahu adik-beradik jahat nak buat konspirasi, tapi disebabkan pendidikan membiarkan anak-anak bermain jauh sedikit pada ibu bapa, dia melatih satu sifat berdikari dan boleh membangkitkan juga keberanian. Kalau kita manjakan anak dalam rumah, tak pernah pergi kempen, tak pernah berpisah ibu bapa, tak pernah ikut rombongan sekolah, lama-lama dia jadi orang yang sangat manja. Dan manja itu membawa bala. Maka dibiarkan, dilepaskan.
apa dia Yusuf alaihissalam As-Siddiq pergi bersama dengan adik-beradik dia. Tapi telah terjadi apa yang telah terjadi. Nanti kalau ada cerita pasal Nabi Yusuf, kita akan cerita pasal Nabi Yusuf, sangat menarik. Sebab kalau cerita Nabi Yusuf ni setahun tak habis. Sebab dia punya cerita dia sangat luar biasa. Satu surah. Subhanallah. Saya pernah menafsirkan dalam kelas di surau. Saya ambil masa setahun lebih. Masya Allah. Memang cerita dia sangat menarik. Kadang-kadang kita tersenyum, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita gembira. Itu surah Yusuf As-Siddiq. Jadi kita kembali kepada tajuk kita, keberanian itu adalah sifat yang perlu dibina seperti mana kita membina sifat tawaduk, sifat rahmah, sifat menjaga diri aifah. Maka ini akan membentuk satu umat yang sangat kuat, kerana umat ini perlu menjadi umat yang berani untuk melakukan perubahan. Itu mukadimah saya. InsyaAllah. Jadi sifat berani ini adalah satu sifat yang perlu dibentuk dalam diri setiap Muslim, sama juga seperti mana sifat tawaduk dan sebagainya, seperti mana yang telah dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz kita. Jadi sidang penonton sekalian, sifat berani ini kena ada pada diri kita. Seperti mana kata Ustaz juga, seorang ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk menjadi berani. Sampai bila kita nak memanjakan mereka, sehingga mana dikatakan juga sifat manja ini mampu memberikan keburukan buat diri mereka sendiri. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita nak meraihkan persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Ada soalan yang pertama daripada Facebook, Tanyalah Ustaz TV3, daripada Puan Nurhayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sifat berani perlu wujud dalam diri setiap umat Islam, terutama dalam isu mempertahankan akidah dan pegangan? Perlukah kelantangan atau umpama menarik rambut di dalam tepung? Adakah setiap dari kita akan dipersoalkan kelak kerana membiarkan saudara se-Islam kita memperkotak-katikkan hukum agama dalam isu LGBT dan sebagainya? Hanya segelintir yang berani mempertahankannya serta menegur. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih daripada Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Itu yang kita memerlukan kepada keberanian di dalam menyatakan kebenaran. Dan Nabi telah bersabda, qulil haq walau kana murran. Berkata benda yang benar walaupun benda yang pahit. Cuma kita tak nak jadi monster lah. Maknanya kita menyampaikan kebenaran, cuma yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ni kebenaran plus caci maki. Itu yang terlajak sikit. Jadi kebenaran ini bukan bererti kita mengucapkan kalimah-kalimah yang fahisyah, ya, bimbang apabila kita bincangkan keberanian dia terus kepada caci maki. Sedangkan kita kena seimbangkan, sebab Nabi lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam syatiman. Kajian sejarah Nabi tak pernah maki orang. Hatta kepada pelaku maksiat. Nabi tegur. Ini keberanian yang dipuji. Sebab kita tidak mahu, saya bimbang melihat kepada naratif budaya masyarakat ni, berani itu maksud kita caci maki dan seumpama dengan dia. Hatta kepada LGBT, kepada mereka yang ingin merosakkan akidah, kita nyatakan kebenaran itu adalah salah. Dan tidak boleh kita izinkan kerana ia akan merosakkan fitrah, merosakkan alam. Namun kita elakkan daripada caci maki. Itu saya bimbang. Takut nanti bila kita huraikan keberanian, dia mula berjangkit. Ya. Keberanian adalah kita menyuarakan fakta. Nah, keberanian adalah kita menyampaikan benda dengan jujur. Sebab itu kata Syekh Qaradawi dalam bukunya, dia panggil Alimun Nas Al-Haq. Maksud, ajarlah manusia tentang kebenaran. Kerana itu adalah sebahagian daripada keberanian. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling terbesar ialah jihad kita menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Subhanallah, ya. Jadi ini yang kita perlu ada, ya. Saya sokong pandangan puan itu, tapi kita perlu dihiasi dengan akhlakiyah supaya kita melihat dalam satu kes, dalam cerita di zaman Rasulullah SAW, seorang lelaki disebat kerana minum arak. Maka Umar melaknat dia. Allahumma la'anhu. Ya Allah, laknatilah dia. Kata Rasulullah, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan maki dia kerana dia masih cintakan Allah dan Rasul. Keberanian dalam menegakkan Islam, tapi jangan dimasuki dengan caci maki. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, tidak ada masalah untuk kita berani menyebut tentang kebenaran, tetapi pastikan tidak diselami dengan makian. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan-persoalan yang kita akan cari jawapannya dan akan dijelaskan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz kita. Namun sebelum tu, jom sama-sama kita memperkenalkan dahululah air kopi berada di hadapan kita. Dan ke mana teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita ingin mencari jawapan di setiap persoalan yang ada di dalam hati kita. Insya-Allah di sini ada jawapannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sudah betul sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan berani. Cara Rasulullah SAW sudah jelas kita tahu bahawa baginda SAW itu adalah uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik untuk sama-sama kita ikuti, dan salah satu sifat baginda adalah sifat berani. Jom sama-sama kita bina sifat berani dalam diri kita di dalam menegakkan perkara yang hak, dan juga kita sama-sama berani untuk mencegah perkara-perkara yang batil. InsyaAllah sudah betul sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang betul sekalian. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya yang kami terima pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, bagaimana keberanian Rasulullah SAW dalam melindungi sahabat dan berhadapan dengan Abu Jahal? Banyak mengasari baginda secara fizikal dan emosi. Malah Abu Jahal juga mematahkan tulang para sahabat dan memimpin angkatan perang pertama menentang Rasulullah SAW. Adakah sifat yang berani perlu ada pada setiap lelaki sebagai pembela kepada wanita dan ketua keluarga seperti Rasulullah? Apakah pandangan Ustaz jika sebaliknya, lelaki yang menzalimi wanita dan tidak ada keberanian dalam menangani sesuatu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu. Jangan keliru. Dua soalan yang cukup berkualiti pada pagi ini. Ya. Ustaz, silakan. Itu yang disebutkan bahawasanya keberanian Nabi ini difitrahkan oleh Allah. Makna dia, Nabi tidak boleh menjadi bacul. Sebab di antara sifat orang yang wajib yang kita hafal daripada kecil, yang perlu ada pada setiap anbiya itu adalah at-tabligh. Jadi at-tabligh ia adalah satu perkara yang wajib disampaikan oleh semua para anbiya, tetapi apa dia punya asasnya adalah keberanian. Walaupun tak disebutkan keberanian dalam 4 sifat, ya, at-tabligh, fatana, amanah, ya. Tetapi kalau tidak ada keberanian, tidak akan ada tabligh. Lepas itu bila turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, dahulunya Rasul ada pengawal, di atas pengawalnya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan sebagai sahabat yang lain mengawal Nabi di waktu malam, menjaga kemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah Taala pelihara kamu daripada kejahatan manusia, Nabi kata tak perlu jaga lagi. Tapi kalau kita tengok sekarang pimpinan kita, pimpinan negara, mana-mana negara, subhanallah, bila dia datang saja, polisnya, dengan tenteranya, dengan keretanya. Tak salah sebab mereka tidak ada keberanian seperti Rasulullah. Dan itu tidak salah dari segi etika. Ya. Perlu kepada penjagaan pimpinan. Tapi Nabi tak ada macam tu. Sebab Nabi lain. Dia adalah khasais Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata cukuplah jaga aku. Allah yang menjaga aku. Jadi mizan Rasulullah tidak sama dengan mizan manusia. Kita tak salah. Bahkan kita boleh bela anjing untuk jaga keselamatan kita. Betul. Rasulullah tidak pernah sabit Rasulullah jaga anjing. Untuk menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di antara benda yang luar biasa. Jadi kita melihat dalam peperangan Uhud, Nabi pun sehingga luka, ya. Sehingga Nabi kata bagaimana satu kaum boleh berjaya kalau dia melukakan seorang Nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi payungan kepada kebenaran sebab dia adalah ketua. Tetapi mungkin orang bertanya, Nabi orang kata berani tapi tak pernah perang pun. Nabi pergi perang tapi Nabi tak pernah membunuh orang, Nabi bunuh satu saja. Sebab apa Nabi tidak boleh bunuh? Kalau Nabi pergi perang seperti mana Khalid bin Walid, ia akan menjadi satu pensyariatan yang fardu ain. Itu yang kita kena tahu. Bila Nabi buat, sahabat semua kena buat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, lawaditu, aku ni kalau ikut hati aku nak aku pergi setiap kali perang, aku dibunuh, maka aku hidup semula, aku dibunuh, dihidup semula. Allah. Tapi kalau Nabi buat macam tu, teruklah kita. Sebab kita tak akan ada keberanian seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hatta dikatakan Umar orang yang paling berani, tapi keberanian Rasulullah itu penuh dengan keindahan. Mana keberanian Nabi itu keindahan. Sebab dia melihat kepada bebanan masyarakat. Kalau Nabi berperang macam Khalid bin Walid, sudah pasti ia menjadi satu fardu ain yang kita tidak akan mampu selama-lamanya. Maka Nabi dengan rasa sifat rahmatan lil alamin itu tidak berperang. Dalam bentuk kata seperti Khalid bin Walid. Nabi pergi perang tapi Nabi menjadi orang yang memberi semangat kepada
kepada masyarakat dan Nabi bunuh seorang saja, itu Umayyah bin Khalaf, di mana Nabi pernah bersabda asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah man qatalahun nabi. Orang yang paling diseksa azab paling teruk di hari kiamat orang yang dibunuh oleh Nabi. So, Nabi bunuh seorang saja. Kalau Nabi bunuh teruk orang tu, bukan di dunia saja, di akhirat pun. Itu di antara benda-benda yang kita kena faham. Pembacaan sirah Nabi dalam bentuk keberanian ini perlu dimasuki dengan elemen-elemen yang lengkap. Tidak boleh hanya melihat kepada keberanian nanti kita orang kata apa ikut begitu saja. Nabi ada keberanian yang berstrategi. Ya, Nabi berhijrah ke Madinah penuh strategi. Nabi tidak buat keberanian seperti Umar yang keluar terang-terang. Siapa yang nak isteri janda, siapa yang nak anak jadi yatim, sila jumpa aku di wadi ini. Tapi Nabi berani dalam bentuk pergi dua orang saja. Nabi berkumpul para sahabat. Tapi pergi dua orang yang Sayyidina Abu Bakar yang menjadi teman. Thani itsnaini idhuma fil ghar. Jadi mereka berdua dalam gua, dua orang sahaja yang dikejar oleh musyrikin. Abu Bakar rasa takut. Ya, gentar. Tapi Nabi kata apa? La takhaf. La tahzan. Innallaha ma'ana. Allahu akbar. Jangan bimbang, jangan gentar. Allah bersama dengan kami. Jadi ini di antara benda yang sangat penting, yang soalan yang pertama yang saya jawab. Soalan yang kedua berkenaan soalan kedua, Ustaz. Sebelum kita jawab soalan kedua, kita nak raikan pemanggil kita di talian. Silakan, saya suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Muhammad Wazir. Ya. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Nampak ketak sikit. Nampak ketak begini. Jangan takutlah. Berani. Saya tak, bukan saya ketak, tapi dia ni kadang-kadang dia sejuk pagi ni. Dia pagi. Sejuk tak apa. Bukan dia ketak. Ketak sejuk, tak apa. Okey, silakan Tuan Umar persoalan begini. Pagi ni. Jadi soalan saya ni bukan ketak, tak ada apa no. Ni Dai dan juga Ustaz. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ialah untuk menjaga hati dan perasaan, buat kata Ustaz tadi, walaupun kesilapan itu berlaku, kita tahu itu benda tu tak betul, kesilapan. Tapi oleh nak menjaga hati perasaan tu, kita terasa kita bertolak ansur lah. Kerana apa? Kalau kita tegurkan nanti bermasa muka pula, putus silaturahim Ustaz. Jadi soalannya, apakah boleh kita menyembunyikan kesilapan kerana untuk menjaga aib seseorang itu? Kerana kita sering sangat kita cakap kita terpaksa bertolak ansur. Jadi saya bimbang Ustaz. Kadang-kadang kalau kita terlalu bertolak ansur, kebenaran akan ditolak secara beransur-ansur. Ini yang jadi masalah besar Ustaz. Jadi soalan saya, bolehkah kita untuk menjaga hati dan perasaan, kadang-kadang perkara yang tak benar itu kita senyapkan dulu dan kita biar benda itu kerana nak menjaga hati dan perasaan, sehingga kan perkara itu berlarutan. Kesalahan itu kalau tak ditegur akan terus berlarutan sehingga sampai terus berterusan tanpa ditegur. Dan bolehkah kita, saya kata tadi bertolak ansur, jangan sampai kita pula ditolak beransur-ansur. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik. Dia memang akan ditanya soalan sebegini sebab dia nampak macam sama tapi sebenarnya tidak serupa. Ya, di sana kita ada nama dia tasamuh. Ya, syaja'ah berani, tasamuh toleransi. Bertolak ansur dalam perkara-perkara yang tidak haram. Ya. Jadi kita bertolak ansur lah. Benda-benda harus pilihan seseorang, ya, kita tolak ansur. Dia nak makan yang tu, kita nak makan yang ni, kita boleh bertolak ansur. Dia minat yang tu, kita minat yang ni, kita boleh bertolak ansur. Tapi dalam kebenaran, dalam benda yang salah, kita kena terang. Kita ni kena menjadi berani seperti doktor. Doktor tak pernah takut menerangkan kamu ada kencing manis, kamu kena makan ubat ni. Itu beranilah. Tapi kita bila nak menerangkan satu benda yang salah, kita agak takut. Tetapi mungkin di sana ada kesalahan dalam kita menegur. Iaitu kita tegur depan orang. Itu yang tak betul. Itu yang kata Al-Imam Syafi'i, an-nasihatu amaman nasi fadihah. Bila kita nasihat orang depan orang ramai, itu sebenarnya menjatuhkan maruah dia. Ya, depan hadapan orang, kita bagi satu teguran. Ya. Jatuhlah aib. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah, hatta ibu bapa bila nak tegur anak, jangan tegur anak depan orang ramai. Nanti dia simpan dendam. Bayangkan anak kita yang mendidik dia pun kita tak boleh tegur dia depan ramai, depan kawan-kawan yang lain. Nanti dia rasa ya Allah, orang kata down dan seumpama dengan dia. Kita tegur, tapi masuk bilik kata mak tak suka macam ni, ayah tak suka macam ni. Ya, teguran yang mana berhikmah. Itu yang dilaksanakan, yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dan Ghazali dalam kitab Al-Azkar dan Ihya, adab bernasihat, iaitu kita berdoa dengan dia. Ini kita nasihat depan ramai orang.
jatuh maruah. Sebab orang ni macam mana pun, kalau kita nasihatu sahlun, kata Imam Ghazali, nasihat mudah. Siapa boleh bernasihat? Kata kalau kambing tu boleh bercakap, dia pun nasihat. Kalau kita boleh illustration kan, dia boleh bercakap, dia pun akan bagi nasihat. Ya, manusia. Ya, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlun. Nak bagi nasihat kepada orang gampang. Tapi waqabuluha sa'bun, nak terima tu agak sukar. Maka bila nasihat ni beban, rembutlah dengan nasihat itu, jangan depan orang ramai. Malu dia. Tambah-tambah kalau jadi bos, kita sound staff depan orang ramai, malu. So kita panggil dia dalam bilik. Kalau dalam istilah barat dia panggil apa? Dia panggil meeting breakfast. Maksud dia tengah makan, seronok kita nasihat, ya. Tapi ini tiba-tiba melenting sebegitu rupa, itu menjatuhkan maruah. Tak kira kita nasihat isteri ke nasihat suami, jangan depan orang. Aib, ya. Tapi saya rasa mungkin tuan tadi takut kita ni bila kita tak berani sampai kita tidak mampu nasihat orang. Tidak, kita nasihat orang, tapi adab dia kita berdoaan, kita ikhlas, kita tak pernah rasa kita lebih baik daripada dia. Itu yang insya-Allah nasihat dapat diterima dengan baik. Sebab itu kadang-kadang kita betul benda itu salah, tapi kita rawat dengan benda yang salah. What tu okey, tapi how tu yang kita tak betul. Kita kumpul ramai-ramai, kita sound orang tu, jadi itu benda yang tidak betul untuk kita nak menasihati seseorang, maka orang tu pun jadi krisis. Tapi kalau kita panggil dia berdoaan, ya kita pujuk dia. Saya ni bukan kata nak kata salahkan kamu, tapi kita katakan ini perbuatan yang salah. Seperti mana doktor kata ini penyakit, ini ubat. Orang tak mahu doktor sebab memang doktor pun berdoa dengan doktor je. Tak ada doktor nasihat depan orang ramai. Itu di antara etika dia. Okey. Harap jelas daripada apa jawapan untuk orang faham tu. InsyaAllah ya Tuan Haji Omar, jawapannya itu berani menasihati itu bagus, tetapi perlulah ditekankan juga berkaitan dengan adab di dalam kita menasihati. Jangan menasihati di hadapan khalayak ramai sebagai contoh, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak sambung kembali soalan kedua tu berkaitan dengan perempuan dia akan ambil juga poin ni. Berkaitan dengan itulah lelaki kena berani pertahankan wanita, tetapi terlebih berani sampai menzalimi pula. Bagaimana tu? Sebenarnya itu kezaliman, ya. Sebab itu dalam istilah fiqh dia panggil at-ta'assuf fi isti'malil haq. Kita ada right, kita ada hak untuk mendidik suami, isteri, ada hak untuk maksud dia mentaati kita, tetapi jangan salah guna kuasa. Ya. Sebab itu kata ahli sufi ni kalau dia kahwin dia tidak akan pikat cerai. Kalau dia tak kahwin dia tak pikat kahwin. Maksud dia tidak akan menzalimi isteri dia. Sebab itu kahwin ni orang yang soleh, kalau dia benci isteri dia pun dia tidak akan zalimi. Allahu Akbar. Tengok perkataan. Kahwinilah orang yang soleh, kalau dia tak sayang isteri dia pun dia tidak akan menzalimi. Terus dia bagi nafkah, terus dia menyantuni. Sebab sayang satu benda yang tidak diwajibkan ke atas suami isteri. Sebab sayang ni satu benda yang kata-kata taklif, bebanan yang sukar untuk kita lakukan. Tetapi adalah keadilan. Mana segi percakapan kita, dari segi nafkah kita, zahir dan batin. Tapi kalau kita nak tuntut isteri sayang kita pun, kita tak boleh nak tuntut dia. Walaupun kita boleh minta, tetapi dia tidaklah berdosa. Ya, sampai orang kata kita mesti sayang kita sampai tahap Laila Majnun, dan kita minta suami kita ni sayang kita macam kita tengok cerita 7 Hari Menyintaiku. Itu memang cerita yang paling khayalan yang paling best. Tapi tidak akan berlaku. Tak ada suami macam itulah. Sebab dia ada tenor dia. Makin tua ni makin kurang sikit. Tetapi kita boleh berbohong kepada isteri kita sayang dia. Itu diharuskan. Sebab rumah tangga ni boleh kita berbohong untuk sebutkan sayang. Sebab kalau tidak ada sebut sayang, dia jadi macam dia tidak akan menjadi rumah tangga yang baik. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kalau isteri tu dia mula benci suami dia, tapi dia tahu masa depan dia bersama suami dia, dia sebut pi sayang, tak ada masalah. Walaupun aku ni, laki aku dah lah muka macam ni, ada tua, badan pun dah borai dah macam-macam. Suami pun macam tu. Jangan kita lurus bendul. Kan orang kata transparent, kejujuran. Abang dah tak sayang dah. Mengamuk satu rumah. Jadi rumah tangga ni mizan dia tidak sama. Dia ada time kita jujur, ada time kita terpaksa menyebut perkataan yang kita tak suka. Kata aku ni memang tak suka bini aku, tapi ada anak. Masa depan dia nak serah kepada siapa nak jaga. Sebab itu kita tidak boleh menzalimi isteri. Itu keberanian. Setengah orang setengah orang bagi macam tu, dia bagi ayat direct, kita kena jujur. Ya betul. Tapi janganlah jujur sampai menzalimi orang tu. Jadi ini di antara saya punya bukan saya punya pandangan ulama. Suami mesti membela isteri walaupun dia tak suka isteri dia, walaupun mereka bergaduh, tetapi hak kita tunaikan. Maksud dia tak suka isteri dia.
Sebab kita zaman sekarang ni zaman yang semua orang membicarakan tentang right. Kita tak bolehlah macam zaman dulu. Dulu mungkin orang perempuan tak tahu. Sekarang orang perempuan dia tahu A to Z. Dia boleh cek Google apa hak dia. Tetapi sebagai kata-kata ulama tasawuf, nasihat mereka, saya tak pandai nasihat sebab suami isteri saya orang yang tak bagus. Tapi cerita dia pun dia ulama tasawuf, kita ambil nasihat dia. Kahwin ni orang soleh atau kita jadi orang soleh, jangan zalimi wanita. Walaupun kita tak suka dia, tapi kita tak terfikir untuk ceraikan dia. Nafkah kita bagi, walaupun hati kita kosong dengan dia. Sebab kalau kita, seorang tu ceraikan isteri dia pergi ke mana? Kalau umur dia dah tua, siapa nak kahwin dengan dia? Nampak tu akhlak yang Islam. Tapi kalau kahwin orang yang jahat, Allahu Akbar. Masa dia sayang sungguh. Masa dia benci, dia keluar habis bil hikmah wal makri wal hamd. Masya-Allah. Jadi sebab itu kita katakan, jadi orang yang soleh dalam keadaan macam mana pun dia tidak akan jadi monster, tidak akan jadi raksasa. Allahu Akbar. Jadi berani, jangan sampailah menzalimi pula. Suami kena berani mempertahankan seorang wanita ataupun wajib isteri. bahkan dari segi fiqh, kata isteri nak dirogot. Allah Akbar. Wajib. Wajib mempertahankan. Tapi kalau isteri dia diragut baik tangan, tak wajib ditolong. Tak wajib pula. Ya, sebab harta ni kata apa dia, kita lebih suka bersedekah. Dia sunat tapi tak wajib. Okey, makna dia kalau katalah jalan dengan isteri dia, tiba-tiba ada orang ragut. Tak apalah, daripada kita duk bergaduh yang pencuri tu kita mati, baik lagi dia ambil, kita selamat nyawa kita. Kita beli lain lah pula. Ya, beli lain. Beli lain. Tapi kalau nak dirogot, wajib selamatkan sebab kehormatan ini satu benda yang tak boleh ditukar ganti. Biar sampai mati, kata ulama. Biar sampai mati. Membujur lalu, melintang patah. Masya Allah. Dengar tu para suami sekalian, kena berani bila mana dalam keadaan, dalam beberapa keadaan tertentu. InsyaAllah. Jadi sidang putus sekalian, banyak lagi kita akan bualkan, kita akan cari jawapan. Namun yang ke mana teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sebentar saja lagi. InsyaAllah. Menangkap lokan di tengah bendang untuk dimasak di waktu pagi. Tajuk berani cara Rasulullah sama dibincang. Mudah-mudahan menjadi amalan pada diri. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan cara berani cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum mana kita nak teruskan dengan persoalan-persoalan lain, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil kita yang sudah berada di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa talian? Abdullah Osman daripada Senaman. Ya, Tuan Abdullah, kita apa khabar? Silakan. Baik. Alhamdulillah, sihat lah. Silakan dengan persoalan pagi ini, Tuan Abdullah. Ada dua perkara lah. Ya. Kaedah Rasulullah SAW berdakwah begitu mengagumkan kerana berani mengajak raja-raja seperti Raja Byzantine, Rom dan Raja Habsyah dan ramai lagi untuk masuk Islam. Dan cara begitulah yang di mana Islam merebak ke seluruh dunia. Dan juga Rasulullah SAW berani berhadapan pemimpin dan ketua kaum jahiliyah, memujuk mereka kepada Islam dan penuh berakhlak dan berhimmah sekali mengajak orang-orang di Mekah jahiliyah untuk masuk Islam. Minta penerangan daripada Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Tuan Abdullah kita juga merupakan salah seorang pemanggil setia kita. Jadi berkaitan suara dengan pun nampak gagah perkasa. Suara perkasa tu. Dan bagaimana tu berkaitan dengan hubungan berani Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin ni? Saya teringat bila Tuan Abdullah tanya soalan ini, teringat apabila Abu Talib meminta kepada Rasulullah meninggalkan urusan dakwah ini. Nabi kata pada wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta ahlika dunahu. Allahu akbar. Kalau mereka letak matahari di sebelah kanan aku ataupun bulan di sebelah kiri aku takkan tinggal dakwah ini sampai aku mati. Allah. Atau berjaya ataupun aku mati kerana dakwah ini. Subhanallah. Jadi ini sifat yang tidak akan ada pada orang lain. Sebab itu Nabi ini adalah bersendirian. Fahuwa munfaridun fi jauharihi, kata Busiri. Nabi bersendirian dalam jauhar dia.
Ya, tidak boleh ada orang yang mendekati walam yudanuhu fi aimin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Hatta para anbiya pun tak mampu nak mendekati sifat Nabi Muhammad SAW. Apatah kita. Sebab itu Nabi tidak diqiyas. Nabi diikuti sehingga kita mampu mendekatinya. Bukan Nabi ni kita boleh sebiji macam dia. Sebab itu dalam hadis Bukhari disebut nahwa. Maksud semayang seperti, maksud dia hampir sama tapi bukan mithla. Dia kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia kata apa, kita nak ikut Nabi sebiji tak boleh, hampir-hampir saja. Begitulah kita menggabungkan sedikit diri kita yang ramai-ramai ni pakai ambil sifat Rasulullah, kita boleh berdakwah. Tapi kalau kita zaman sekarang kita nak hantar surat macam mana Rasulullah kepada raja-raja, kita tidak akan mampu. Namun sedemikian kita boleh berdakwah dalam bentuk yang berperingkat-peringkat. Ya, sebab orang macam tu perlukan kepada satu jemaah, perlukan kepada negara yang hantar surat rasmi kepada raja-raja yang lain ataupun kepada pemerintah yang lain. Kerana kita zaman sekarang ni kita bukan zaman yang kegemilangan, ya. Kita bukan zaman kegemilangan Islam. Kita berada dalam keadaan umat Islam yang lemah walaupun bilangan kita adalah 2 bilion, 2,000 juta, tetapi kita tidak ada kekuatan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kamu umat yang kuat. Al-wasat di sini maksud al-qawi, al-quwah, maksud umat yang kuat, litakunu syuhada 'alan nas, untuk kamu menjadi umat yang pemerintah kepada semua, penyaksi kepada semua manusia. Sekarang kita tidak mampu. Jadi kita cuba pelajari benda-benda ini, perlu kepada training, ya. Saya galakkan ada satu karangan buku-buku seperti Tariq Suwaidan. Dia adalah pakar sirah Nabi. Dia membicarakan tentang leadership dalam sifat Rasulullah SAW. Jadi kita perlu kaji. Saya minta pakar-pakar yang ada dalam bidang hadis, dalam bidang ketenteraan khususnya, dalam bidang polis, dalam bidang seni silat. Macam mana kita nak bawa ke elemen keberadaan itu dalam bentuk sunnah nabawiyah. Menjaga keamanan daripada kerosakan. Ya. Kalau kita nak kembali kepada Nabi hantar utus begitu, sekarang ni saya rasa sukar untuk kita nak melaksanakan apa yang Nabi buat. Tetapi kita boleh buat dalam bentuk agenda yang lain. Itu jawapan saya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Abdullah kita. Jadi Ustaz, seperti biasa, kalau dengan yang berbagai Ustaz, banyak pemanggil kita di rumah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa talian? Saya Haji Tukino, Najib Muhammad Saleh daripada Sekolah Johor, ya. Ustaz dan Dahi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah baik. Apa khabar Tuan Haji Tukino? Lama tak ingat suara. Yalah, saya pun baik juga. Ada nasib lain hari rezeki baik, Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni. Sekarang ni. Ya, silakan Tuan Haji Tukino. Silakan Tuan Haji, ya. Dengan Dahi, Ini ceritalah. Nabi ialah berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi maknanya kebenaran Nabi gini. Ini ada satu cerita di dalam masjid pada solat subuh, Ustaz dan Da'i, imam baca terlalu panjang. Allahuakbar. Kalau Nabi panjang kita tahulah, tapi imam terlalu panjang dan menyebabkan jemaah atau para yang kat belakang imam tu ialah ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit. Jadi keberanian Nabi ni dia menegur, maknanya kau janganlah baca terlalu panjang, terlalu apalah. Sebab apa? Kita nak hormati imam dan makmun, maknanya jadi yang sakit ke, ada yang lemah. Jadi maknanya saya nak minta pandangan Ustaz, betulkah Nabi menunjukkan orang yang paling berani menegur pada ini untuk baikkan para jemaah kita yang ada di dalam solat? Jadi soalannya pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu soalan yang menarik. Sangat menarik. Silakan. Di zaman Rasulullah pernah sahabat mengadu bahawa Mu'adz bin Jabal pernah sembahyang panjang sangat. Jadi Rasul tegur dia. Afattanu anta ya Mu'adz, kamu ni bawa benda yang orang lari daripada agama. Idza shalla ahadukum bin nasi falyakhaffif. Bila kamu sembahyang jemaah dengan seseorang yang orang ramai, ringankan. Karena fa inna fihi mudha'if. Ada yang tua, yang muda, wadal hajah, yang ada keperluan, dia bekerja, nak pergi pertanian, dia nak pergi tengok binatang dia. Macam sekarang ni kita sembahyang di pejabat, ringkaskan. Sebab ada orang nak masuk pejabat pergi dua balik. Khutbah Jumaat kita ringkaskan, ya. Sembahyang Jumaat pun kita ringkaskan sebab kita kerja hari Jumaat, okey. Jadi ini di antara benda yang Nabi nasihatkan, supaya kita sebagai imam perlu ada sifat rahmah.
ya, kita perlu meraih pada masyarakat yang lemah di sana. Kita baca alam nashrah wa duha dah cukup. Kalau kita nak baca panjang boleh, tetapi kena minta persetujuan jamaah dulu. Nah, mungkin tu di tarawih tak apalah, tetapi kalau musim sekarang ni kita ambil pandangan yang memudahkan masyarakat supaya biar mereka cinta kepada agama. Sebab itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna sembahyangnya, tapi tidaklah membebankan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat perlu berani menyatakan benda tersebut, tetapi janganlah pergi tegur imam tu depan orang ramai. Kita jumpa imam-imam ramai orang sakit dan sebagainya. Saya bagi pihak aja mungkin kurangkan sedikit. InsyaAllah saya rasa imam tu boleh terima. Saya teringat cerita pasal semayang panjang ni. Di zaman Arab Badawi dulu, dia pergi semayang hari pertama itu, imam tu baca surah Baqarah dalam surah subuh. Masya-Allah. So, habis pun bukan 7.5 lah. 200 berapa dah, 86 ayat ya, 286 ayat. Jadi dia, Allah Tuhanku, dekat 2 jam pun habis ni. Jadi dia, selepas habis sembahyang dia beritahu imam, "Tuan Imam, esok nak baca surah apa pula?" Ya, siap. Takut dekat 2 jam dia kata, "Esok saya baca surah Fil." Dia betul, esok dia tak main tu Sebab apa? Dia kata apa? Kalau Baqarah pun dekat 2 jam, Al-Fil gajah lagi besar lagi. Kadang Al-Fil tu sikit je. Jadi mudah-mudahan itu perkongsian untuk kita rasa seronok sedikit. Jadi para imam ni perlulah lebih bertoleransi. Betul. Berfikir tentang makmum di belakang. Banyak sebenarnya kes seperti ini. Jadi ini merupakan peringatan buat kita bersama. Dan juga sebagai makmum, cara untuk kita menegurnya tu, janganlah kita tegur di hadapan khalayak ramai. Panggil berdua sambil-sambil, seperti mana kata Ustaz, meeting breakfast. Meeting breakfast tu, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook Tanya Ustaz TV3 daripada Puan Khadijah Hassan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, apakah dengan kita mengaku kesalahan kita pada seseorang mahupun pada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah itu bermaksud sifat berani Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Itulah sifat berani yang mulia. Al-i'tiraf bil akhta' fadilah. Mengiktiraf kesalahan kita itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Sebab itu perlu kepada sifat keberanian untuk mengakui kesalahan daripada kita banyak excuse. Walaupun Tuhan sebut dah wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Manusia ni yang paling banyak excuse. Sebab itu hidup kita yang nak berjaya mesti no excuse. Jangan banyak sangat. Kita mengaku kesalahan kita dan kita perbaiki. Jadi di antara riwayat daripada seorang ulama, dia bagi fatwa salah. Kemudian dengan sifat keberanian dia, minggu depan tu dia tarik balik. Kata, "Wahai manusia, jangan aman dengan fatwa aku kerana fatwa aku salah." Lalu dia berkata dengan perkataan yang sangat masyhur, "La an akuna dhanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil." Sesungguhnya aku menjadi ekor dalam kebenaran lebih aku suka daripada menjadi ketua dalam kebatilan. Allahu Akbar. Jadi ini di antara benda yang perlu kita ada dalam diri kita. Mengiktiraf kesalahan kita itu adalah sifat yang sangat mulia dan itu keberanian yang dipuji. Allah. Jadi kalau kita melakukan kesilapan, perlulah kita mengakui. Apatah lagi kesilapan tersebut dilakukan di khalayak ramai. Sebagai contoh sekarang ni Ustaz, di media sosial sebagainya, jarang kita nampak orang yang nak menarik semula kenyataan yang salah pernah dikeluarkan. Itu benda yang perlu kita ada sifat keberanian, sifat rojulah. Keberanian untuk kalau kita salah buat statement, kita tarik balik. Kita minta maaf. Dan kita sebagai orang yang banyak buat statement perlu mempunyai yang dipanggil bertanggungjawab di atas ucapan dia. Ini dipanggil sebagai ahkam mas'uliyatil kalam, iaitu kita mesti bertanggungjawab di atas apa yang kita ucapkan. Jangan kita bagi ucapan kita biar begitu, orang dah caca merebah, orang dah ropla jingga kata orang Penang ni. Jadi itu masalah. Jadi bila kita nak bercakap, kita kena melihat kepada asar, kesan dia. Sebab itu kita jangan menggunakan FB dan juga IG dan media sosial yang Twitter membuat statement yang berbau perkauman, bahaya. Ataupun menyesatkan orang, bahaya. Mengkafirkan orang, bahaya. Menghukum orang, bahaya. Ataupun bergaduh dengan orang, bahaya. Sebab ada sebagian orang buat statement membida'ahkan orang dan mengkafirkan orang kat FB je. Allahu Akbar. Tanggungjawab tu ramai orang baca. Jadi itu yang perlu mereka bila nak tulis di FB, saya sarankan tulis tentang perkataan yang baik, bisnes ke dakwah cukuplah. Jangan kita isu peribadi bawa dalam FB. Ini di kalangan orang ramai saya tengok, ya Allah, benda-benda yang semua nak letak dekat FB. Jadi ini yang menjadikan masyarakat kita tidak aman, tidak istiqrar, maksud tidak kukuh, dia menjadi muttarib, makna bergoyang sebab kita suka bawa benda yang bergaduh dekat FB. Bagi saya itu bukanlah satu jalan penyelesaian. InsyaAllah ini merupakan satu teguran buat kita bersama. Jadi selepas ini kalau kita ada melakukan suatu benda yang salah, maka kita perlulah berani berdepan untuk memperbaiki dan memperbetulkan keadaan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jom sama-sama
kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook kita. Ini daripada sahabat saya juga ni, daripada saudara Aizul Amir. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya yang pertama, sifat berani bagaimanakah yang dikatakan membawa mudarat kepada agama Islam? Dan yang keduanya, seseorang yang ada sifat pendiam tapi cuba untuk tidak jadi pendiam dengan mengikuti cara Nabi SAW bercakap tapi rasa macam tak patut bercakap dengan orang. Apa yang perlu dilakukan Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran jazilan. Ini macam-macam dia punya jumlah i'tiradiyah. Campur tangan begitu ya. Okey, yang pertama, sifat berani yang memudaratkan itu apabila kita bercakap bukan berdasarkan ilmu. Itu yang bahaya. Itu wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan kita berhujah, bercakap benda yang tidak ada ilmu. Kerana bila kita bercakap tanpa ilmu, kita menyesatkan wa idza kana al-gharabu dalila qaumin sayahdihim ila jiya fil kilabi. Kalaulah ulama itu ataupun dalil itu adalah burung gagak, dia akan bawa kepada makan bangkai. Allah. So bila kita tidak ada ilmu, kita bagi panduan kepada orang, keberanian yang tidak bagus, maka itu pendapat yang tidak dipuji oleh syariat walaupun betul. So bila kita nak bercakap, pastikan benda itu tepat dan benda itu mempunyai pesandaran yang betul. Jangan kita orang viral, kita pun viral. Kerana kita akan menumpang hukum tersebut. Jadi pastikan kesahihan, sebab kadang-kadang yang memburukkan Islam ini daripada orang Islam sendiri. Dan kata Syekh Muhammad Ghazali As-Saqaf rahimahullah, kebanyakan orang yang memburukkan Islam daripada orang yang kuat agama. Sebab dia menggambarkan agama dalam bentuk yang ketat, agama yang susah, ini haram, itu haram. Sedangkan agama ini berdiri di atas halal dahulu. Inna dina yusrun. Agama ini bermula dengan kemudahan. Haram itu adalah satu benda yang datang yang kedua. So bila kita bawa, contoh kita tak minat muzik, jangan kita haramkan muzik. Tak apa tak minat muzik. Sebab muzik ini adalah satu fun, kesenian yang sangat indah. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Burung pun suka dengan muzik, ular pun suka muzik. Takkan manusia tak boleh dengan muzik? Ini kata ulama, Imam Ghazali kata kalau burung pun minat muzik, takkan manusia tidak boleh minat muzik. Tapi muzik macam mana? Muzik ada dua, yang fawda, yang merosakkan, yang membina. So kita kena pilih lagu yang baik. Tapi ada setengah orang dia mengharamkan lagu-lagu sedemikian. Jangan lagu itu memberikan akhlakiyah. Sebab kalau kita nak bagi ceramah, tak semua orang minat dengan ceramah. Betul. Tapi kalau kita menyanyi dengan suara yang sedap, di antara tafsir ulama, Allah menambah wa yazidu, Allah menambah kepada seseorang itu adalah suara yang sedap. Allahu akbar. Siapa yang dikurniakan suara yang sedap, dia mampu menjinakkan hati-hati yang keras. Sebab itu ada ulama tasawuf, satu hari dia dengar serunai. Dia tu memainkan serunai dengan menyebut kalimah-kalimah yang menyintai Allah. Dia kata tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. In ghannal mughanni bi jamalillah faqamu lil maghna taraban billah. Kalau mereka menyanyi tentang kecantikan Allah, berhibur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita mengetatkan satu benda. Jadi orang tengok gambaran Islam itu tidak elok. Ini yang tidak terpuji. Soalan yang kedua berkaitan dengan pendiam. Ya, pendiam. Kadang-kadang kita salah faham. Apabila kita melihat Rasulullah kadang-kadang diriwayatkan muka Nabi serius, itu riwayat-riwayat yang datang dalam bentuk ada sebab. Sedangkan riwayat asalnya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsaran nasi tabassuman. Nabi orang yang paling banyak senyum. Bukan masa. Dan Nabi memang berdiam. Sebab tidak ada kerja apa. Tapi bila Nabi ada tetamu, Nabi bertanya khabar. Seperti mana Nabi bertanya kepada seorang budak dia kematian. Ya Umar, wahai Umar, budak kecil, macam mana burung kamu? Burung dia mati. Nabi bergurau senda dengan dia kanak-kanak. Ni kadang-kadang kita juga kanak buat tak tahu je. Oh, kita ni ada, dia panggil apa? Ada kita punya syekh kita ada kita punya kedudukan kita. Tidak boleh, kita mesti beramal mesra. Diriwayatkan daripada hadis Imam Ahmad, seorang wanita berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi layan dia sampai di seluruh kampung itu. Nabi bercakap dengan dia. Nabi mendengar cerita dia. Itu wanita biasa. Nabi mendengar pengaduan dia. Subhanallah. Jadi kita kadang-kadang jangan kita baca hadis dalam bentuk satu hadis kita bawa dalam kehidupan kita. Hadis perlu dibaca dalam bentuk komprehensif. Baru kita nampak bila Nabi berdiam, bila Nabi bercakap. Nabi satu ketika Nabi duduk dalam rumah dengan Aisyah. Dua orang wanita duduk menyanyi nasyid. Abu Bakar segah. Dia kata, apa dia tak, jangan ya Rasulullah. Apa dia tu yang rehat ni? Tak elok menyanyi depan Rasulullah. Rasul kata, da'huma ya Abu Bakar. Tinggalkan mereka bernasyid. Ini hari-hari kegembiraan. Subhanallah. Nabi ini dia memupuk semangat untuk kita ni ada waktu gembira, ada waktu sedih. Dan kita ni ada time dia. Setiap benda ada waktunya. Sebab itu kita tengok Rasulullah SAW dalam peperangan Ahzab, Nabi bernasyid bersama para sahabat.
Allahumma laula anta mahtadaina wala salaina wala tasaddaqna wa anzalna sakinatan alaina. Apa dia, kalau tidak ada Allah Taala kami tidak dapat hidayah lah. Kami tak akan sembahyang, kami tak akan bayar zakat. Wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Jadi musyrikin nak musnahkan kami. Jadi nasyid itu didendangkan ketika mana Nabi mengorek pada longkang bersama dengan para sahabat dan bernasyid. Hatta Aisyah bila pergi kedua kahwin, Aisyah akan bernasyid. Atainakum fahayyuna nuhayyikum. Kami datang kepada kamu, sambutlah kami akan sambut kamu. Makna dia satu kegembiraan. Jadi kadang-kadang orang salah faham. Dia baca buku-buku tasawuf, kita ni kena muka masam serius sampai jumpa orang tak senyum langsung. Jadi macam malaikat Zabaniyah. Allah menakutkan malaikat Zabaniyah. Jadi sidang betul sekalian, pastikan kita diam ada masanya dan juga kita juga perlu berani ada juga ketika dan masanya. Kata pepatah, kalau bercakap itu keuntungan, diam itu adalah emas. Masya Allah, subhanallah. Jadi sidang putuskan cukup menarik punya kita pada pagi ini. Banyak lagi mutiara hikmah kata-kata keluarkan oleh yang bagi Al-Fadhil Ustaz kita. Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi berbincang berkaitan dengan tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan berani, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada sidang penonton, sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan kami menerusi live Facebook, sekiranya ada sebarang persoalan jangan disoalkan menerusi live Facebook tersebut, tapi keluar sebentar, pergilah ke gambar poster saya dengan Al-Fadhil Ustaz kita yang cukup handsome, Ustaz Ahmad Fawaz kita. Boleh bertanyakan soalan yang menarik di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut. Dan kepada sidang penonton sekalian yang juga sedang menyaksikan melalui Facebook, jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda, gunakan perkhidmatan ataupun cara ini untuk kita sama-sama nak menyebarluaskan ilmu bersama-sama dengan menekan butang kongsi. Mudah-mudahan menjadi saham pahala buat kita bersama. Dan kepada sidang penonton sekalian yang ada lagi sebarang persoalan, boleh untuk kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang penonton sekalian, insya-Allah. Jadi jom sama-sama pada saat ini Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Salam. Siapa di talian? Puan Wahidah? Okey, saya Puan Wahidah. Ya. Dari Subang Jaya. Ya, silakan. Saya seorang guru dan seorang ibu. Ya. Silakan Puan Wahidah dengan persoalannya pada pagi ini. Alright. Okey, saya nak tanya pandangan Ustaz. Semasa dalam kelas, kita seorang guru, bila kita melihat suatu perkara yang tak baik daripada murid, selalunya kita akan directly menegur murid. Selalunya di hadapan kawan-kawannya lah ya. Sebenarnya kita kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan marah murid, tetapi niat kita adalah untuk memastikan murid-murid lain juga tidak akan melakukan perkara yang sama. Jadi pandangan Ustaz, bagaimanakah, apakah pandangan Ustaz tentang keberanian seorang guru atau mungkin juga seorang ibu dalam menegur anak-anak dan murid-muridnya? Allahu Akbar. Ya, sangat bagus. Sekarang ni Ustaz, memang banyak isu-isu berkaitan dengan guru. Kadang-kadang bila mana menegur, ada yang sampai disaman dan sebagainya, Ustaz. Betul. Saya seorang, sebab apa tadi semua lelaki ni perempuan. Ada keadilan di sana. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dalam Islam kita ada yang dipanggil wilayah ta'lim, maksud kuasa untuk mendidik. So tapi zaman sekarang ni pendidikan kita perlu kepada orang kata satu benda yang lebih jelas lah. Maksud ibu bapa tu hantar kepada sekolah, adakah dia bagi izin untuk pukul, untuk nasihat, memang dia bagi nasihat dan seumpama dengan dia. Tapi saya siapkan satu benda, kalau apa-apa berlaku di sekolah jangan viral. Saya bagi pandangan saya, viral benda yang bersifat peribadi, orang bergaduh tepi jalan, itu benda yang haram. Sebab mereka dua orang je bergaduh. Tapi bila kita ambil gambar dan kita letakkan di FB, itu merupakan satu jenayah.
Maknanya kita melakukan kerosakan, kita suka orang lain tahu kejahatan orang lain. Melainkan ada waktunya jenayah. Itu lain. Ya. Tetapi kadang-kadang cikgu dan seumpama dia, kita cukup berunding. Kalau kesalahan cikgu pun kita runding dengan ibu bapa dan seumpama dengan dia. Tetapi dalam Islam, guru diberi wilayah, hak untuk mendidik. So itu bergantung kepada dia punya discretion lah. Maksud dia budi bicara dia. Kalau dia rasa perlu untuk dia sebut kesalahan itu, tapi jangan mention nama. Ya. Nabi bila dia dah tidak setuju dengan tindakan sahabat, Nabi sebut fama balu biqaumin, pasal apalah kaum ni suka buat macam ni. Jadi tapi kalau nak nasihat secara serius, panggil anak murid kita dalam bilik. Tapi kalau setakat diam, itu okey. Ni maksud saya bila kita nak menceritakan kesalahan dia. Ya. Kita panggil bilik kaunseling. Kita pun ada bilik kaunseling, ya. Kita dulu pun juga di sekolah pun kena kaunseling juga. Selalu sama je. Tapi saya, walaupun kita tapi rapat dengan cikgu, kita sayang cikgu. Zaman dululah kita tak ada nak viral ke, nak marah cikgu ataupun kita cerita sedetik satu perkataan, kita kena pukul oleh cikgu kepada ayah atau Betul, dulu tu namanya rotan sayang tu. Ya, kita sayang cikgu kita. Saya sampai sekarang ni hubungan saya dengan cikgu-cikgu daripada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita baik. Kalau kita jumpa kita, kadang-kadang kita ada masa kita bagi apa orang kata apa telefon, dan ada petua untuk kita berjaya. Ada salah satu daripada 100 kejayaan adalah telefon orang yang kita sayang, yang lama kita tak berhubung, setahun sekali. Kita buat telefon kejutan. Pasti dia akan doakan kita, pasti dia akan sayang kita. Mungkin cikgu-cikgu kita yang lama tu kita call mengejut. Kawan-kawan kita yang lama kita tak tahu, kita buat call mengejut. Itu sebagai tambahan lah. So sebagai seorang guru, dia ada hak untuk mendidik. Cuma dalam isu rotan tu, saya zaman sekarang kita melihat ibu bapa dia hantar anak ke sekolah, dia tak bagi rotan. So sebab itu saya cadangkan supaya kepada kementerian, kalau nak rotan perlu ada surat betul dia. Buat surat. Supaya tidak ada isu. Maknanya ibu bapa tu dia bagi izin. Dulu custom dulu, praktis dulu, dia bagi anak kepada cikgu memang rotan-rotan lah. Tapi zaman sekarang ni itu ibu bapa tak terima. Betul. Dan kita perlukan pada surat. Tapi kita boleh tegur dia, nasihat dia, masuk bilik dan seumpama dengan dia, kita bincang ibu bapa. Itu adalah pendekatan yang perlu kita lakukan zaman sekarang ni. Sebab kita tak nak cikgu terlibat dalam masalah. Walaupun memang kita kata dia rotan untuk mendidik, tapi sekarang ni ibu bapa tak bagi kuasa. Dia tak bagi mandat. Sebab kita nak pukul tu mesti ada mandat. So kalau dalam surat kita kata-kata cikgu dispen saja yang boleh rotan, tak apa. Sebab ibu bapa berpuas hati. Sebab apa dia ada surat. Tapi sekarang ni kita rotan anak dia, tak ada surat. Nanti yang susah cikgu tu tak ada jahat. Tapi sekarang zaman dah berubah. Kita tak boleh nak kias zaman dulu lah. Kita rotan patah pembaring pun tak ada apa. Seronok enjoy aja. Jadi untuk cikgu saya cadangkan supaya cikgu menggunakan kebijaksanaan cikgu untuk melihat kes ini kes besar kecil. Kalau keteguran am tanpa menyebut nama, okey. Kalau rasa benda tu boleh menjatuhkan maruah dia, better cikgu masukkan dalam bilik dan nasihat dia, dan cikgu hanya cerita pengajaran, jangan mention nama dia sebab dia akan malu betul. Kalau kita duduk tempat dia pun kita akan malu. Itu di antara nasihat. Saya ada satu buku yang kalau cikgu nak beli, boleh cek Google, 40 skill pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkan daripada buku Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, iaitu Nabi sebagai guru. Allahu akbar. Sangat bagus kita belajar daripada buku tu. Allahu akbar. Insya-Allah. Jadi kepada puan ataupun cikgu Wahidah kita, boleh amalkan 2 tips yang dikongsikan oleh Yang Berbahagia Ustaz, iaitu pertama sekali nak tegur secara umum, pastikan tak disebut nama. Yang kedua, sekiranya ianya merupakan satu kesilapan yang bersifat individu, maka seeloknya panggillah berbincang berdua bersama dengan pelajar terbabit. Dan juga boleh dapatkan buku seperti yang katakan Yang Berbahagia Ustaz sebentar tadi. Insya-Allah sempat lagi Ustaz promote dia lagi. Buku tu bukan buku saya, tapi buku tu mana saja buku tu ada di pasaran. Ada di pasaran. Ya, sebab saya banyak cadang kalau sebab buku tu dia menceritakan tentang skill Nabi mendidik. Skill mendidik Nabi SAW. Satu buku yang insya-Allah saya juga akan dapatkan. Jadi sila penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Dan jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi aplikasi WhatsApp kita. Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah caranya kita hendak mengikuti berani cara Rasulullah SAW dalam menegur orang atasan kita ataupun orang yang dipertanggungjawab menilai kita sekiranya ada perbuatannya menyalahi dalam ajaran agama Islam? Serba salah jadinya. Kalau tak tegur, takut ditanya Allah di belakang hari. Bila berani menegur, boleh menjejaskan periuk nasi pula. Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Allahu a'lam. Daripada Zaini dari Bintulu, Sarawak. Silakan. Jadi dalam kita etika yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam mencegah kemungkaran syarat, dia tak ada kemudaratan. Contoh kita nak tegur mak-mak motor ni.
Kadang-kadang pakcik dia betul baru ikhlas tapi dia kena pukul buat apa. So syarat yang pertama kata Imam Ghazali, bila kita nak tegur satu benda jangan sampai kita mendatangkan kemudaratan. Kita ada yang disebut sebagai kemampuan, istita'ah itu mesti ada. Nanti kalau kita buat kena buang kerja pula, itu menyusahkan kita nak sara anak bini macam mana. Sebab maksiat yang dilakukan itu tidaklah membawa kepada kita katakan kekufuran. Itu yang pertama. Maksud kita kalau kita ada kemampuan, okey. Kalau tak ada kemampuan jangan kita nasihat. Yang kedua, kita berkawan dengan dia. Sebab kita kena tahu tak semua kita boleh ikut Rasulullah. Rasulullah lain maqam dia lain. Kita ada maqam sebagai umat, kita perlu melihat keupayaan kita sebagai staf di bawah. Kita berkawan dengan dia. Kita ajak, kita bukan menyuruh, kita ajak. Memujuk, bukan kita memerintah. Bahasa orang bawah lain daripada bahasa orang atas. Yang ketiga, kalau ada orang yang dia yakin, kita bagi tahu kepada orang yang dia yakin. Mungkin PA dia, subhanallah, kadang-kadang bos dia suka nasihat PA. Jadi PA yang akan bagi sampai. Sebab untuk bagi nasihat kepada orang, kita kena pastikan orang tu hormat kita. Kalau dia tak hormat kita, rugi ya bahasa. Kita bagi nasihat kepada dia, dia tidak akan ikut. So dalam bab ini, tuan timbang-timbangkan yang mana suasana tuan boleh duduk. Kalau rasa macam perut nasi dia tak terganggu, maka kita tumpukan yang lebih besar lagi. InsyaAllah. Seperti mana kata yang berbagai ustaz, sekiranya kita ingin menasihati, pastikan kita menggunakan kaedah memujuk, bukannya untuk memerintah. Wallahu a'lam. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya. Silakan. Juga menerusi aplikasi WhatsApp. Okey. Assalamualaikum ustaz, da'i dan kru tanyalah ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah di dalam Islam dibolehkan untuk berani menerima ajakan cabaran daripada seseorang untuk bersaing dalam sesuatu perkara untuk membuktikan kebolehan atau kemampuan diri sendiri kepada orang yang mencabarnya? Itu kerana pantang dicabar. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Dan Nur Pantai Dalam KL. Dia tengok kes jugalah. Cabar apa, robot perempuan ke, atas ke. Nabi pernah menerima cabaran daripada Rakanah. Apa nama dia, betul bergusti, dan Nabi menang daripada kata aku nak jawab apa kat bini aku kalah aja. Nabi kata aku lawan dengan hang ni bukan nak dapatkan nak kambing tu, ambil lah kambing tu. Dia malu 3 kali dengan Nabi kalah aja. So kita tengok kalau benda itu kita memang dalam suasana kita berada untuk memperjuangkan Islam, itu sangat benda yang bagus. Pendebatan, kita berhujah, itu satu benda yang sangat diraihkan. Tapi kalau benda itu di kalangan orang kampung bergaduh, hey mat, hang kalau hang berani ya, amai sini macam Pirabi ni kepala bapak kamu, kepala bapak saya. Apa itu tidak terpuji. Tapi kan dalam pertandingan tak ada masalah. Sekolah buat pertandingan, kita nak mencabar diri kita sebagai latihan, itu tidak ada masalah. So hukum ini dia akan berbeza mengikut kes dan mengikut keadaan kita. Kalau kita nak mencabar dalam bentuk asabiah saja, nak tunjuk kita hebat semata-mata tanpa ada di sana pertandingan, tanpa ada di sana satu keselamatan, ada risiko, itu kita tidak perlu melibatkan diri. Di sekolah begitulah, nak cabar diri, nak tunjuk kuat, ada awet kat mana tu, nak tunjuk tumbuk, itu budaya jahiliyah. Allahu Akbar. Tapi kalau menunjukkan itu ada kebaikan, dari sudut kita punya kebolehan kita, kemahiran kita makin meningkat. Sebab kita buat cabaran itu di sekolah, mana ada pertandingan, cikgu pun cabar. Siapa yang berani bercakap di hadapan, okey, kita pergi, sebab itu nak melatih diri kita. Tapi kalau untuk hanya semata-mata membuang masa dan untuk merebut wanita dan seumpama dengan dia, itu adalah perbuatan jahiliyah. Allahu Akbar. Jadi cabaran tu boleh untuk kita terima, tapi pastikan tidak melanggar batas-batas syariah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sekarang ni masih lagi ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, di siapa di talian pagi ni? Tuan Ilyas, apa khabar? Tuan Ilyas, silakan. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni. Saya dan juga Ustaz. Alhamdulillah. Ya, silakan. Sihat. Soalan saya begini. Ya. Adakah keberanian yang kita pamerkan seperti ketua keluarga ni, kita tak maulah keberanian yang dipamer tu ke arah kemaksiat, pada perkara yang mudarat dan apalah semua. Tapi keberanian yang tidak boleh menegur ataupun macam mendidik, perkara-perkara seperti dayus dan seperti suami lah, ya. Dayus. Tapi kita nak minta pencerahan daripada Ustaz. Keberanian ni adakah dipunca daripada penyakit lemah, malas, dan macam mana yang Ustaz baca dalam doa tadi? Dan juga adakah dia juga kita patut menitik beratkan akidah
akhlak dan juga tasawuf ataupun hati, kekuatan hati yang macam mana yang Nabi Muhammad sallallahu terapkan ke atas para sahabat. InsyaAllah. Minta pencerahan daripada InsyaAllah Tuan Ilyas dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup menarik. Banyak jaringan tu. banyak jaringan. Dia punya soalan walaupun nampak ni tapi banyak benda. Betul. Benda tu. Tapi Ustaz, kesimpulannya tu adakah berkaitan dengan doa sebagainya tu Ustaz? Ya, keberanian adalah benda yang perlu kita dapat melalui latihan. Itu pentingnya ibu bapa mendedahkan sifat keberanian. Iaitu saya cadangkan supaya didedahkan kepada pergi kempen, ya. Masuk pengakap, masuk pertandingan syarahan, ya, masuk jadi bulan sabit. Itu adalah di antara aliat ataupun instrumen yang boleh mendatangkan keberanian. Sebab keberanian satu benda yang penting. Di barat memang mereka memberikan satu pendidikan yang berani sampai mereka berani bercakap. Cuma mereka kurang keimanan dan juga akhlakiah, itu saja. Sebab itu mereka outspoken dengan ibu bapa mereka. Kita tak naklah macam tu, tapi keberanian kita boleh bagi tahu. Kita bagi tahu ke ayah kita macam ni. Sebab macam pada Abdullah bin Umar satu ketika dia sembahyang duduk bersila, sakit. Jadi anak dia pun duduk sembahyang pun macam lebih kurang dia. Jadi dia tegurlah, kenapa tak sembahyang ikut sunnah. Dia kata ayah pun sembahyang macam tu. Maksud dia ayah sakit. Jadi dia follow ayah dia. So di sini kita dapat pada satu hukum ataupun satu panduan, boleh anak nak kemukakan. Tapi jangan benda-benda yang baik. Tapi jangan sampai takut sampai dia tak berani nak bercakap dengan ayah dia. Nak kahwin pun nak sebut ayah takut, semua takut. Dia kadang-kadang menyebabkan dia akan buat underground. Dia tidak berani untuk nak menyatakan dia nak berkahwin dengan wanita ni dan sebagainya. Jadi nyatakan keberanian tersebut. Jadi pendidikan ni perlu daripada rumah, dan ayah tu kena mention, saya nak anak yang berani. Dan itu yang dibuat oleh orang tua kita. Ayah saya pun buat begitu. Maksud dia kalau salah sebut saya yang buat supaya dia berani melakukan kesalahan. Senang dia nak berunding dan seumpama dengan. Jangan kita sembunyi-sembunyi begitu, nanti akhirnya bapa tak dapat nak kesan. So ini tugas ibu bapa yang lebih penting. Ayah lah, maksud dia menunjukkan satu keberanian dalam kebaikan, dan dia bagi reward, bagi hadiah kepada anak-anak yang berani menyatakan kebenaran. Itu penting. Pendidikan yang bagi hadiah kepada anak dia adalah sunnah-sunnah para sahabat. Allahu a'lam. InsyaAllah. Jadi juga boleh amalkan jugalah seperti mana yang Ustaz kongsikan tadi berkaitan dengan doa. Allahumma doa itu sangat penting. Amalkan pada waktu pagi dan petang. Kerana doa ni adalah power of words. Amalkan doa tersebut supaya kita jangan ditimpa penyakit takut. Tapi kita akan takut juga. Biasa. Tapi kita kena rawat ketakutan tersebut dengan buat. Kalau kita takut, kita buat. Lama-lama akan hilang ketakutan. Saya pernah pengalaman saya takut nak kapal terbang. Oh, sama. Saya takut lipat. Ya, saya takut terbang. Jadi kalau pergi overseas pun naik juga, tapi tak boleh tidur. Takut tak tahu siapa. Tapi saya duduk fikir, masa tahun tu banyak saya program naik kapal terbang. Saya fikir, pergi seorang dulu kita ajak isteri ataupun kawan teman kan. Tapi tak bolehlah selalu kan, mahal. Jadi orang kata apa, kena overmindah. Jadi saya rajinkan naik kapal terbang. Sampai tak takut dah. Seronok pula. Rasa seronok pula. Rasa macam nak naik selalu. Dia kena, dulu kalau orang bagi tiket kapal terbang dengan nak kereta, kita dapat tak apalah, bagi tambah minyak kita nak kereta lah. Malas nak kapal terbang. Tapi bila lama-lama kita latih diri, okey. Allahu Akbar. Jadi di antara benda yang kita kena buat, bila takut kita cuba. InsyaAllah akan hilang ketakutan tu. InsyaAllah. Jadi keberanian ini dia disemai menerusi latihan yang berterusan. Jadi insyaAllah. Ustaz, satu persoalan Ustaz. Orang dulu-dulu ni dia kata apa, berani ni kena bertempat. Adakah kalimah ataupun frasa ini masih lagi boleh digunakan untuk zaman sekarang? Ya, masih betul. Berani kena bertempat. Jangan kita berani dalam benda yang tak betul. Berani depan harimau tak kena. Berani yang pada benda yang mendatangkan kemudaratan kepada kita. Ataupun berani tersebut mendatangkan orang kata perpecahan umat Islam. Jadi ini di antara benda yang kita kena timbang-timbangkan. Sebab itu keberanian ini satu benda yang mesti diletakkan pada tempatnya. Itu ketika mana ditimpa bala, ditimpa kesusahan, kita berani melakukan perubahan. Misal kita ni terlampau takut sangat miskin sampai tak sedekah. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena beranilah bersedekah. Sebab berani bukan hanya untuk kita nak bercakap, tapi kita tidak kena ikut itu juga berani juga. Kerana kita berani untuk menghadapi masa depan yang kita tak tahu. Sekarang kita COVID-19. Mungkin ada orang yang takut nak bersedekah. Takut nanti tak cukup. Takut yang nanti kalau macam mana kita punya simpanan. Tak. Yang tu kita takut tu. Kita kena sedekah juga. Kadar yang kita rasa okey. Itu akan menghilangkan sifat ketakutan kita. Dan kita akan lebih berani untuk menghadapi cabaran. Imam Ghazali bahas benda ni. Orang yang takut macam ni rugilah. Kan? Takut yang lampau dia dah menangis. Sekarang ni dia takut apa yang berlaku. Akan datang pun dia takut juga. Jadi hidupan dia sentiasa takut.
Jadi tidak boleh kita berada dalam keadaan sedemikian. InsyaAllah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok balik Ustaz, kena berani dalam menghadapi ketakutan. Kita tengok sekarang ni, kita pujilah semangat yang ditunjukkan oleh para frontliners kita. Ya, itu keberanian tu. Itu mereka sebenarnya high risk. Setiap hari. Ya, sebab orang ramai jumpa mereka. Bukan ada perlindungan apa pun. Hanya dengan mask sedemikian rupa. Jadi kalau mereka tak berani, mereka duduk rumah dah. Allah, betul Ustaz. Betul? Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita terus berani dan juga kita perlu beranikan diri kita juga untuk terus mengamalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi insyaAllah sidang penonton sekalian, dengan jawapan daripada persoalan tersebut, maka kita nak melabuhkan tirai kita di TV3 pada pagi ini Ustaz. Bahasa tu dia melabuhkan. Melabuhkan tirai tak ada tapi labuh. Tapi labuh juga. Jadi insyaAllah untuk mengetahui, untuk kita punya kelangsungan lagi topik kita ini, perbincangan kita ini, teruskan bersama kami dengan 30 minit eksklusif menerusi TV9 dekat di hati. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bertemu sebentar lagi. Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru di menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kita masih lagi membincangkan, berbual, mencari jawapan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, berani cara Rasulullah SAW. Kepada sidang penonton sekalian yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa laksanakan tanggungjawab anda untuk menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan hanya menekan butang kongsi, sebarkan kepada seberapa ramai masyarakat yang boleh, kepada keluarga tersayang, kepada sahabat-sahabat dan juga jiran handai. Mudah-mudahan ianya menjadi salah satu cara untuk kita menjana saham pahala. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan pahala yang mencukupi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Jadi kepada sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-1233-6480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi jom sama-sama Ustaz kita nak meraihkan persoalan berikutnya menerusi Facebook kita daripada Kak Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i serta semua kru produksi Tanyalah Ustaz. Bagaimanakah cara keberanian Rasulullah dalam menegakkan syiar Islam yang pada ketika itu banyak mendapat tentangan daripada pihak yang tidak bersefahaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, ya kadang-kadang kita faham dakwah Nabi ni ada dua peringkat. Yang pertama sembunyi dan yang keduanya secara terang-terangan. Jadi bagaimana Nabi ni berani untuk berdakwah secara terang-terangan? Silakan. Sebenarnya Nabi boleh melakukan apa saja sebab Nabi memang difitrahkan keberanian. Cuma Nabi dia sebagai orang panggil legislation pula nak buat undang-undang ni. Kalau Nabi terus berani, tak ada peringkat, diam, mudah terus macam tu, dia akan membebankan umat. Itu kita kena tahu. Nabi boleh saja daripada awal Nabi nak buat, Nabi tidak perlu takut sebab Allah memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peringkat-peringkat kita katakan dakwah Nabi ini, Nabi menyampaikan semuanya berdasarkan strategi. Walaupun Nabi ini disokong oleh wahyu, tapi Nabi tidak meninggalkan al-akhdhu bil asbab. Itu yang orang kena faham. Betul, misalnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang kata arahan Tuhan. Betul, semua Nabi buat tak ada benda yang bukan arahan Tuhan. Sebab Nabi ini adalah utusan Rasulullah, utusan Allah. Allah Taala yang utus dia. Jadi memang Nabi buat apa pun adalah arahan Allah. Cuma kita kena tahu, di sebalik arahan Allah itu Nabi tidak meninggalkan al-akhdhu bil asbab. Supaya keberanian itu terancang. Supaya keberanian itu tidak membebankan umat
Kalau Nabi buat ikut suka Nabi, nak bercakap pun ikut tengah malam pun bercakap. Jadi akhirnya kita terbeban nanti. Sebab Nabi tak ada masalah, sebab Nabi disokong oleh para malaikat. Nabi kalau apa-apa pun Allah Ta'ala lindung dia. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Kamu tidak membaling batu tersebut, yang baling itu adalah Allah. Jadi makna dia Nabi lain daripada kita. Sebab itu keberanian yang diajar oleh Rasulullah SAW itu keberanian yang tersusun. Keberanian yang berdiri di atas ala basiratin. Makna Nabi tahu, Nabi ajar kita apa hadaf kita. Kita nak menyebarkan Islam tanpa ada sebarang kerosakan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW boleh saja masuk Mekah bila Nabi dengan para sahabat. Apabila Nabi nak pergi buat umrah, nak laksanakan umrah, ada perjanjian Sulh Hudaibiyah. Nabi terima Sulh Hudaibiyah. Kalau ikut Umar kita masuk saja, kita perang tak apa. Tetapi kalau Nabi buat macam tu, Nabi tak boleh nak ajak apa yang agama nak. Keberanian ini bukan arah ke peperangan, sebab hakikatnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, wa kafallahul mu'minin al-qital. Cukuplah Allah Ta'ala menghentikan orang mukmin daripada berperang. Bukan keberanian itu kita adalah berperang. Keberanian yang diajak oleh Rasulullah bagaimana nak menghentikan perang. Saya pernah bertanya kepada seorang komando tentera. Dia kata sebenarnya matlamat tentera ini adalah keamanan. Kalau kita perang pun adalah untuk mencari keamanan. Allahu Akbar. Maksud dia, mula kita mencari keamanan. Tak dapat keamanan, kita perang. Tapi dalam perang itu pun sebenarnya bukan kita nak bunuh orang. Kita nak mencari keamanan untuk nak menghapuskan pengganas-pengganas ini. Jadi begitu keberanian kita. Keberanian kita ni bukan kita nak merosakkan alam. Tetapi keberanian yang diajar oleh Rasulullah untuk mengamankan alam ini. Itu kita kena faham. Keberanian yang digunakan untuk mengamankan suasana masyarakat supaya tidak menjadi celau. Itu keberanian yang diinginkan dalam Islam. Allah Akbar. Jadi keberanian ni bukan untuk kita nak menunjuk kehebatan, tetapi untuk menghentikan dan memberikan keamanan kepada seluruh persekitaran itu kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada Puan Zirah Zir 0202. Dia saya tak faham. Nombor telefon kot. Assalamualaikum. Jika kita mengalami trauma akan sesuatu perkara, perlukah kita untuk memberanikan diri melawan atau membangkitkan diri kembali untuk bangkit? Adakah disebut dalam Islam bagaimana untuk berani mengatasi trauma dengan cara Rasul? Terima kasih dari Hazirah daripada Brunei Darussalam. Masya Allah, sahabat kita daripada Brunei Darussalam. Silakan. Saya dalam bab ini kita melihat banyak di zaman sahabat dulu ada wanita yang mengalami masalah hampir sama dengan pengertian trauma. Trauma ni biasa ada kes yang seumpama dengan dia. Tapi kita ambil kisah Khonsa. Khonsa ni dia trauma ataupun dia bersedih di atas kematian abang dia. So dia bermurung bertahun-tahun duduk berkabung. Nampak tak? Teringat abang dia berkabung. Sampai dia masuk Islam, dia kenali Rasulullah SAW, jadi insan yang sangat berani, 4 orang anak dia syahid. Tak trauma lah. Sampai dia kata apa? Tunjukkan aku wajah Rasulullah. Bila tengok wajah Rasulullah, hilang penyakit takut itu. So untuk menyelesaikan masalah ini, banyakkan selawat kepada Rasulullah. Banyakkan selawat Fatih, selawat-selawat Ibrahimiyah, selawat-selawat yang diajar oleh para ulama kita yang tidak bercanggah dengan syariat. Kenapa selawat itulah yang akan menjadikan kita berani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia ada rawatan, dalaman. Selain daripada jumpa doktor, dia boleh juga jumpa khidmat doktor untuk bagi lupa penyakit-penyakit yang dia takut itu. Perlu pada latihan, senaman, berenang. Tapi dalam masa yang sama kita nak doa. Yang kedua, banyakkan baca sirah Rasulullah. Tidak ada rawatan yang paling terbaik untuk jiwa kita, kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, khususnya kanak-kanak, seperti mana membaca sirah Rasulullah. Bila kita baca sirah Rasulullah, kita akan jadi lain, luar biasa. Saya teringat penulis atau pengarah filem yang menghina Rasulullah. Bila dia baca sirah Rasulullah, masuk Islam, pergi maqam Nabi, menangis minta pada Rasulullah, minta maaf, teriak macam budak-budak. Sebab dia kenal Nabi. Dulu dia makin Nabi, dia tak kenal Nabi. Kita sebagai umat Islam, kalau kenal Nabi, insya-Allah tak ada trauma. Sebab itu kita katakan Rasulullah SAW adalah pemilik kecantikan. Tengok Nabi, kita akan rasa tenang. Sebab itu dalam ilmu psikologi dia kata apa? When you admire one person, your subconscious brain and conscious brain struggle to be like that person. Bila kita minat seseorang tersebut, kita punya minda bawah sedar dan minda sedar kita puluh nak jadi macam dia. Jadi itu automatik. Bila tengok Rasulullah tak ada nak stres macam kita. Walaupun pelbagai masalah, kita pun nak tiru Rasulullah. Kanak-kanak baca buku sirah Rasulullah. Cara nak makan, cara nak hidup. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan sebab dia cinta Rasulullah.
Jadi kita pupuk baca sirah Rasulullah akan hilang penyakit trauma itu insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Ustaz, bila mana Ustaz menyebutkan berkaitan dengan cara dengan membaca sirah Nabi ni Ustaz. Betul. Dia kadang-kadang ada juga berkaitan bila mana kita nak rasa sedih, rupanya kita tengok cara macam mana Nabi sedih. Betul. Macam mana Nabi hadapi sedih. Kata Mustafa Sibai, kalau kamu diuji, ingat Rasulullah. Rasulullah lebih besar diuji lagi. Allahu Akbar. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak diuji adalah para anbiya khusus Rasulullah SAW. Kemudian orang yang mengikuti jejak langkahnya. Tak ada orang yang diuji melainkan insya-Allah Allah Taala akan ganti pahala kepadanya insya-Allah. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada Puan Zira tadi, dua cara yang Ustaz kongsikan untuk kita nak menghadapi trauma. Yang pertama adalah dengan memperbanyakkan selawat dan yang keduanya memperbanyakkan membaca sirah baginda SAW, dan kita sama-sama doakan agar diberikan ketenangan insya-Allah. Amin. Allahumma Jadi insya-Allah Ustaz, kita beralih ke persoalan berikutnya pada Silakan, Facebook kita daripada Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah konsep keberanian pendakwah silam yang menerapkan konsep jadilah seperti mata lebah dan jangan jadi seperti mata lalat, Ustaz? Daripada Bertam Indah, Pulau Pinang, Darul Rahmat. Oh, Masya Allah. Ya. Ada ulama mengarang kitab Manhajiyah Al-Insan min khilal surati An-Nahli. Makna dia, rupanya surah An-Nahl ni kita kena baca sama-sama. Saya pun ajak diri saya nak baca balik. Surah An-Nahl ni rupanya Tuhan suruh kita belajar daripada lebah. Kerana dia mempunyai mata yang cantik, yang dia suka makan benda-benda yang baik. Bunga ni dia makan, akhirnya dia mengeluarkan madu yang kita makan dengan begitu sedap. Kalau kita pergi Turki, subhanallah, saya suka makan madu kat sana. Oh, makna dia kita ambil potong-potong dekat dia punya tempat dia tu. Bukan kita makan minum madu, di madu memang asli potong begitu. Subhanallah. Begitulah pendakwah. Bila mata dia mata lebah, dia akan melihat sudut yang positif hatta daripada musuhnya. Hatta dia akan berkata, terima kasih wahai musuhku. Kita kalau musuh kita berdendam, tapi pendakwah yang bermata lebah dia akan kata, syukran ya a'dai, terima kasih musuhku. Ramai orang tak berterima kasih kepada musuh kita. Pasal apa kita tak berterima kasih? Kita perlu berterima kasih pada musuh kita. Kerana musuhlah yang paling jujur menceritakan kebenaran kita. Betul. Musuh yang paling jujur menceritakan keaiban kita. Musuh yang paling jujur mendedahkan apa yang patut kita buat. Kalau kawan-kawan ni tak apa, okey-okey saja. Baik-baik belaka sampai kita feel terperiksa. Baik-baik saja sampai kita ketinggalan. Jadi kita ambil ilmu daripada musuh. Lebih kita yakini daripada kawan kita. Kerana kawan kita ni dia ada malu, dia ada segan, dia ada macam-macam perangai lah. Kita pun dengan kawan rapat macam itu juga. Aku nak tegur lagi, dia merajuk pula macam soalan yang tadi lah. Tapi kalau musuh, dia outspoken, dia cerita habis. So ini mata lebah yang sangat penting kita ada, dan kita mesti hidup seperti lebah. Kerana apabila Al-Quran menceritakan tentang dia, apa dia cerita lebah dan seumpama dengan dia, bermaksud belajarlah daripada mereka. Hatta Al-Quran bukan sekadar lebah, hatta pada binatang ternakan pun ada ilmu. Wa fi al-amila ibratan. Pada lembu, kambing, unta itu ada ilmu yang kita boleh ambil ibrah. InsyaAllah. Jadi kita sebagai pendakwah perlulah menjadi seorang yang bermata lebah. Berterima kasih dengan musuh kita itu satu benda yang cukup payah, tetapi banyak benda yang kita akan belajar daripada musuh kita kerana mereka adalah individu yang bersifat jujur. InsyaAllah. Jadi saudara penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan jawab, kita akan kupas. Yang ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, masih lagi di dalam topik yang sama, berani cara Rasulullah SAW. Dan sedar tak sedar Ustaz, kita sudah pun berada di dalam segmen yang terakhir pada pagi ini. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang sedang menanti untuk jawapan Ustaz, tapi insya-Allah kita akan raikan beberapa lagi soalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian kita. Insya-Allah yang mana yang tak berkesempatan, insya-Allah nanti bolehlah untuk mengikuti pengajian Ustaz, boleh bertanyakan Ustaz di dalam pengajian Ustaz tersebut, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada saudari Idah Nadia. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta sahabat-sahabat setia penonton Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Hari ini kita tidak lagi berperang dalam jihad seperti yang didepani oleh Rasulullah SAW. Namun kini umat Islam menghadapi jihad yang lebih besar daripada kemunculan teknologi yang sangat pantas. Persoalannya, bagaimanakah atau apakah tips seseorang untuk lebih berani melawan hawa nafsu yang sering menguasai diri, terutamanya generasi muda yang dikelilingi dengan kelalaian berpunca daripada dunia cyber? Mohon penjelasan Ustaz, #biar tahu jangan keliru. Ustaz, saya nak tambah satu soalan. Ya, silakan. Ini berkaitan dengan berani nak melawan hawa nafsu. Ya. Satu lagi Ustaz. Sekarang ni kita tengok kalau media sosial ni, ramai remaja-remaja pada hari ini terlebih berani pula. Bagaimana Ustaz untuk mengekang masalah sebegini? Ustaz, Ya, silakan. ini satu benda yang sangat penting. Saya teringat buku Syekhuna Al-Qaradawi Hafizahullah, Fiqhul Jihad, yang sangat bagus dibaca bila menguraikan tentang jihad menentang hawa nafsu. Itu sangat penting untuk kita nak membina negara yang besar. Perlu hawa nafsu dikontrol daripada melakukan maksiat. Nafsu ni bagus kalau digunakan untuk benda yang baik. Makan benda yang halal, berkahwin, mencari rezeki. Tapi bila digunakan untuk mencuri, digunakan untuk isap dadah, itu yang merosakkan. Dan Sahyun Ayyubi ketika mana dia nak pergi menawan Palestin, seorang ulama tasawuf berkata kepadanya, sebelum kamu nak tawan Palestin, minta pengikut kamu tawan nafsu dulu. Allahu Akbar. Takut nanti bila tawan Palestin bergaduh pula. Dan itu kita lihat di negara dulu Afghanistan. Mereka mampu mengusir Rusia keluar, dan satu Soviet Union keluar daripada Afghanistan, tetapi mereka tidak mampu mengusir hawa nafsu mereka untuk berebut jawatan. Allahu Akbar. Itu yang kita katakan jihad hawa nafsu ni berterusan sampai hari kiamat. Dan itu sangat penting, apatah lagi kita di sekarang ni digoda oleh pisau yang sangat berbahaya, itu teknologi IG kita, FB kita, yang saya ingat dulu, saya seronok dulu masa zaman belajar dulu tak ada handphone. So kita tumpu pada pembacaan sangat banyak. Sekarang ni kita baca buku, tengok sekejap. Jadi saya rasa itu mengganggu kita dan kita tidak produktif. Tapi kita boleh gunakan dengan cara yang baik. Maksudnya susunan waktu, kita letak benda-benda ilmu, perkongsian ilmu, kita rekod benda-benda yang baik. Dan saya bersetuju yang sebagai orang, jangan kita rekod benda-benda yang tidak baik untuk diri kita. Benda-benda yang bila kita mati, kita malu nak tengok. Allahu Akbar. So, kita letakkan di IG kita, di FB kita, untuk kawan nafsu. Itu kita panggil kawanan nafsu. Okey, sebab sekarang ni orang berlumba-lumba buat benda-benda yang orang kata terih-terih. Memalukan diri. Letak ni supaya viewer tu terlampau ramai. Jadi saya rasa, saya tak nak blame orang, tetapi kita menerangkan haqaiq. Nanti kita kena fikir, apa yang kita letak masa hidup, masa mati nanti kita seronok tak? So, kita kena timbang. Kalau kita tak seronok masa mati nanti, kita jangan letak. Kita letak yang benda orang yang akan kenangkan kita dengan doa yang baik-baik. Itu di antara jihad yang perlu kita kontrol, sebab kalau kita tak kontrol, saya rasa takut teknologi yang kita ada tu memusnahkan kita. Mungkin sehari 20 jam kita duduk di situ tanpa kita membaca Al-Quran, tanpa kita membaca buku dan seumpama dengan dia. Yang kedua, perlu kepada undang-undang lah. Maksudnya undang-undang keluarga, ibu bapa buat satu undang-undang, nak tengok pukul berapa dan seumpama dengan dia. Kita bimbang daripada bangun tidur sampai ke tidur dia duduk dengan handphone. Dan itu saya rasa satu benda yang akan menjadikan dia tidak bersosial, dia tidak peduli tetamu datang, dia asyik dengan handphone dia saja. Itu juga adalah satu benda yang sangat menakutkan. Dan yang kedua, berkenaan dengan keberanian. Sebab manusia ni dia suka menonjol. Dia memang hubbul istitla'. Dia suka dia mencuba. Tetapi kadang-kadang bila kita sangat terlebih, kita takut membawa kepada kemudaratan. Satu benda yang kita melampau, kita outspoken di FB, kadang-kadang orang tidak tahu. Mungkin harap kita ni pemalu, tapi kita luah benda-benda yang dalam FB, kita mempunyai watak yang berlainan. Jadi kita minta kepada remaja-remaja, perlu kita menggunakan FB ataupun media sosial untuk kebaikan saja. Untuk kita hanya menyebut kalimah yang baik tanpa kita mencerca atau bergaduh dengan orang. Hentikan peperangan di FB. Barulah kita kurang sikit bergaduh. Ini semua nak bergaduh. Kalau jumpa okey, dalam FB lah nak bergaduh. Ini saya rasa semua orang mesti ambil perhatian, sebab kita
di dunia dituntut untuk bersatu, bukan untuk kita bergaduh. InsyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi hawa nafsu ini adalah satu benda yang perlu kita untuk kuasai, bukan biarkan ianya menguasai kita. Dan ingat seperti mana yang dikatakan oleh yang berbahagia Ustaz, jihad melawan hawa nafsu berkekalan, berpanjangan sehinggalah ke hari kiamat kelak. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Ustaz, Ya. kita balik dengan persoalan berikutnya. Ada lagi, silakan. Ya, daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, dalam keadaan kita mendidik anak-anak agar menjadi berani cara Rasulullah, iaitu berani untuk menyatakan kebenaran dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dengan didikan keberanian itu menyebabkan anak-anak menjadi lantang. Dan sifat lantang itu menyebabkan anak menjadi seolah-olah kurang ajar pula. Bagi anak-anak, ianya dikatakan berani untuk bersuara. Tapi bagi kita ibu bapa akan dianggap sebagai menjawab ataupun kurang didikan. Apa pandangan Ustaz? Sekian, terima kasih daripada Muhammad Afiq Fayyad daripada Damansara Perdana. Satu soalan cukup Dekat je ni. Oh, dekat sangat kita. Jadi pada pendapatan saya, pada pandangan saya ialah perlu kita mengajar seni bercakap. Keberanian perlu kepada keindahan bercakap. Sebab dia panggil fannul mantiq, seni bercakap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, bercakap dengan baik. Walaupun kita berani tapi bahasa tu indah. Sebab itu kalau seorang anak bila dia nak bercakap ibu bapa, cantikkan percakapan dia. Ayah kena ajar dulu bahasa panggil ayah. Sebab tu diharamkan panggil ayah dengan nama dia. Nama dia kata Abu. Abu, panggil abah kita dah Abu. Tak boleh panggil ayah, panggil bapa, panggil macam-macam, kita papa lah, panggil papi pun ada. Panggil ada dad. Macam-macam dad lah sebagai seumpama. Yang penting jangan panggil dengan nama. Ibu pun begitu. Jadi kita perlu pada manhaj yang mana mendidik bahasa yang baik. Saya bagi contoh, seorang anak, dia nak minta sama je dengan bapak dia. Pak, nak minta RM10, nak keluarkan kawan. Bahasa macam tu, Pak je jelas tapi kecil hatilah. Sebab direct. Pak dia bagilah RM10, bagi juga. Tapi yang seorang lagi, ayah saya minta maaf, semalam duit ayah bagi tu habis. Saya perlukan duit RM10 untuk saya keluar. Jadi saya, kalau rasa tidak membantu abah, saya minta. Ayat buku Ustaz. Ya, bahasa itu. Saya beri seni bahasa. Dua-dua sama nak minta RM10. Ayah dia kata apa? Bagi RM50 tu. Oh, insya-Allah. Ya, sebab tu dia panggil seni bahasa perlu diajar kepada anak-anak. Dia panggil seni interaksi. Dia panggil dengan orang tua cakap dengan bahasa yang indah. Dengan kadang-kadang bahasa kasih sayang. So ini bila kita mampu berinteraksi dengan semua manusia, semua berpunca daripada perkataan. Semua punca pergaduhan daripada perkataan. Kalau kita elokkan bahasa, insya-Allah teguran kepada ayah menjadi satu kasih sayang. Teguran kepada suami menjadi satu keindahan. Mungkin kita namakan teguran kepada suami itu asmara. Itu bahasa ada maksud novel. Saya macam novel ni. Teguran kepada kawan ia merupakan silaturahim. Tapi malangnya kita tidak menggunakan bahasa yang betul. Akhirnya bahasa itu menjadi satu racun yang akan menyebabkan kemarahan daripada seseorang. Jadi perelokkan bahasa kerana semua datang daripada bahasa. Dia panggil power of words. One word can change your brain. Allahu Akbar. Satu perkataan mampu untuk menukar kita punya cara pemikiran. Misalnya saya sebut pada da'i. Ya, da'i hari ini nampak comel. Masya Allah. Allahu Akbar. Berbunga-bunga Ustaz. Seni bahasa. Awak muka huduh sangat. Masya-Allah. Memang kita down. Satu hari kita apa muka aku. Jadi pepatah Arab kata apa? Kalau tidak ada ucapan yang buruk, semua pakaian menjadi cantik. Allahu Akbar. Jadi itulah yang dikatakan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz kita berkaitan dengan satu perkataan mampu mengubah persepsi dan juga cara pemikiran kita. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan persoalan dan juga jawapan pada persoalan tersebut itu merupakan jawapan terakhir untuk kita pada pagi ini. Dah habis dah. Ya Ustaz. Jadi Ustaz berlabuh. Berlabuh kita dah. Jadi Ustaz, sebagai penutupnya ni sedikit kesimpulan ringkas lah Ustaz berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, dan boleh Ustaz tutupkan dengan bacaan doa. InsyaAllah. Berkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Untuk Ustaz. penutup, saya mencadangkan kepada masyarakat kembali kepada sirah Nabi. Tak ada rawatan, percayalah, tak ada rawatan macam-macam kita buat pendekatan pendidikan, apa jua yang kita lakukan, kempen dan seumpama dengan dia, tidak sama dengan kita memperkenalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hasan Nadawi, dia kata apa? Tidak ada rawatan yang terbaik untuk kanak-kanak yang bersih jiwanya seperti mana membaca sirah Nabi. Kelazatan yang aku tak dapat ceritakan, keindahan yang aku tidak dapat takbirkan.
Maka kita kembali kepada sirah Nabi. Di situ kita akan dapati kesemuanya, bintang di langit, kecantikan, keindahan, kelunakan, kesemuanya ada pada Rasulullah. Wa fikum Rasulullah, pada kamu ada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberanian Nabi ini digunakan untuk membina, bukan meruntuh, menggabungkan, bukan memecahkan. Insya-Allah kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin amin rabbil alamin. Jadi jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas kongsian ilmu pada pagi ini. Banyak yang kami dapat. Mohon dihalalkan Ustaz segala ilmu Ustaz kongsikan. Insya-Allah jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan setiap ilmu yang dilafazkan, yang dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz ini menjadi salah satu pedoman untuk kita teruskan kehidupan kita, terus jadi berani seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz besok bersama dengan moderator kesayangan ramai iaitu Da'i Haldari, bersama dengan panel yang juga seorang tokoh yang hebat iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman dengan topiknya berkaitan dengan akidah, hati-hati dengan lafaz. Ini Ustaz mungkin esok akan belajar tentang seni bahasa sebagainya. Jadi jangan lupa untuk saksikan pada esok hari. Jadi sedang betul sekalian, terima kasih kerana setia sehingga ke penghujung rancangan. Saya Luqman mohon mengundur diri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.